Salam sejahtera kepada semua, ya. Puji Tuhan kita dapat beribadah melalui online. Sekarang mari kita bertenang hati dan kita bersiap sedia untuk menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dulu, ya. Nomor 1, berdoa untuk diri, ya, supaya kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan bersungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tuhan ampuni segala. Perkara doa yang kedua ialah doa untuk kebaktian. Nombor 3, mari kita berdoa untuk pandemik, ya. Hari ini sangat tinggi, banyak kasus COVID. Mari kita doa supaya rahmat Tuhan, ya, dan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan, mari kita teruskan, ya. Seruan ibadah Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya. Percakapanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah wajah-Nya selalu. Sekarang ialah waktu pujian penyembahan. Ada 2 lagu yang kita mau nyanyi. Mari kita bersiap sedia mendengar lagu dan nyanyi bersama, ya, untuk memuji Tuhan. Buka hati untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Biar itu menjadi korban pujian kepada Tuhan. Amin. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang Sembahkan
dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah yang hidup, kami menyembah yang hidup, kami menyembah yang kudus. Haleluya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, Engkau layak disembah. Tuhan Yesus, hari ini kita mau serahkan waktu kebaktian ini di dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus, bantulah kita untuk menyembah-Mu. Bantulah kita melihat-Mu di dalam firman, di dalam penyembahan, di dalam segala yang kita lakukan, segala yang kita beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami doakan untuk pandemik.
bahwa Dikau mengendalikan hal ini, situasi ini di dalam dunia ini, di dalam negara kita. Tuhan Yesus, kami bertobat dari dosa. Kami bertobat Tuhan. Tuhan Yesus, datanglah dalam belas kasihan-Mu. Datanglah dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kita serahkan diri kami kepadamu. Tuhan mengendalikan semua. Dan juga kerajaan bisa mengendalikan semua. Tuhan bagi bijaksana kepada mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan situasi kita, negara kita di dalam tangan-Mu. Tetapi bukan kita saja, di seluruh dunia. Ramai, ya, banyak orang yang terkena, orang yang mengidap COVID ini. Kita minta daripada Tuhan penyembuhan dalam nama-Mu. Terima kasih. Tuhan, mereka yang telah mati, mereka yang telah meninggal, Tuhan Yesus menghiburlah orang ahli keluarganya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami serah kepadamu situasi semua ini. Engkau bertata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas segala masalah, segala kesukaran, segala yang kita lakukan. Yang segala yang berlaku di dalam dunia. Kami mohon daripadamu rahmat. Terima kasih Tuhan kerana mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang ialah doa ilham. Mari kita baca. Tuhan Yesus, kami berdoa bahawa dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan bukalah hati kami supaya kami beroleh sukacita, mengisytiharkan atau membaca firman-Mu. Berbicaralah dalam hati kami melalui firman-Mu, dan agar firman-Mu berkobar-kobar dalam hidup kami hari ini. Sekarang ialah bacaan Alkitab. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerosakannya. Sekarang kita mau mengundang Saudara Teo Jun Yong untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Shalom kepada saudara-saudari. Pada minggu ini kita tak dapat diadakan kebaktian secara fizikal. Terpaksa kita buat pre-recording. Saya pada pagi ini saya akan berkongsikan satu tema yang dipanggil mendengar dan melakukan. Dua perbuatan. Satu mendengar, satu melakukan. Perkongsian saya adalah berdasarkan kepada buku Lukas chapter 6 verse 46 hingga 49. Saya ingin menarik perhatian saudara-saudari dengan satu gambar dahulu. Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah satu bangunan yang dinamakan Pisa Tower yang terletak di Itali. Mari kita merenung sedikit tentang latar belakang tower ini. Dia adalah merupakan 7 bangunan ajaib di dunia, the 7 wonder of the world. Dan bangunan ini dikenal kerana serongnya. Serong.
Dan dia dibina pada tahun 1173 dan sehingga hari ini mempunyai 848 tahun sejarah dia. Ketinggian bangunan ini lebih kurang 179 meter. Dan apa yang menarik kita ialah kalau bangunan ini didirikan secara tegak, maka kemungkinan besar bangunan ini tidak akan terkenal. Dia kerana keserongan dia. Semua orang tertarik hati. Kenapa dia serong? Dan didapati bahawa kajian mengatakan setiap tahun dia akan serong sebanyak 20 mm. Dan saya dapat search daripada internet bahawa bangunan ini telah dibaiki tutup 10 tahun dari 1990 hingga tahun 2001 dia telah ditutup untuk pembinaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, bahawa Pisa Tower yang mengambil nama Pisa kerana ia membawa maksud Messi Land ataupun kita dipanggil lumpur. Bangunan yang didirikan di atas lumpur. Kenapa dia serong? Sebab satu, tapak dia tak begitu kukuh. Kedua, asas dia yang terlalu cetek, iaitu dalam lebih kurang 10 meter saja. Maka kita dapati bangunan ini serong kerana asas dia dan tapak dia tidak kukuh. Maka asas yang menyebabkan dia serong. Mari kita lihat satu bangunan lain. Dia dipanggil bangunan 101 Taipei. Dan bangunan ini telah mempunyai 101 tingkat dan ketinggian dia 508 meter, iaitu lebih kurang 3 kali ganda bangunan Pisa Tower. Dan pembinaan dia daripada 1998 hinggalah 2003. Marilah kita lihat bangunan yang begitu tinggi itu. Kenapa dia dapat teguh dan tetap di situ? Sebab pembinaan asas dia. Mari kita lihat pembinaan asas dia. Bangunan ini didapati pembinaan dia, mereka menggunakan lebih kurang 15 bulan, iaitu 1 tahun lebih. Antara 5 tahun pembinaan ini, lebih kurang 1 tahun lebih mereka telah khas untuk membina tapak saja atau asas dia saja. Dan asas dia sedalam 80 meter. Dan di sekeliling dia ada 8 tiang keluri yang berlebar lebih kurang 2,4 meter. Besarnya tiang yang 8 untuk mendirikan bangunan ini. Maka kita dapati bahawa untuk satu bangunan yang selamat, teguh, asas dia adalah sangat penting. Kita tak boleh ambil pandang ringan terhadap pembinaan asas ini. Maka kita dapati satu rumusan bahawa bangunan perlu mempunyai asas yang kukuh, baru dia akan teguh, baru dia akan kuat. Sama seperti kehidupan sebagai seorang Kristian, kita juga perlu mempunyai asas yang kukuh. Dan asas yang kukuh ini sangat penting. Dia akan memelihara kehidupan kita sebagai seorang Kristian. Dalam buku Lukas chapter 6 ayat 46 hingga 49, yang terima kasih kepada saudari Audrey pengurusi yang telah membacakan chapter ini. Kita dapati kesimpulan dia bahawa Yesus mengatakan 2 jenis asas. Pertama, dia katakan orang yang bijaksana, dia telah membinakan rumah dia di atas batu. Dan bila rumah itu dibina di atas batu, maka asas dia akan teguh. Tetapi bagi orang yang tak pandai, orang yang bodoh, mereka akan bina asas di tapak yang tiada asas. Mereka bina rumah yang tidak ada asas. Seperti biasa kita tengok kedua-dua rumah dia, kemungkinan dari luaran dia kita nampak adalah sama. Tetapi bila menimpa cabaran dia, air melimpah, angin kuat bertiup, maka kita dapati bahawa rumah di atas batu itu dia akan kekal. Tetapi rumah yang dibina yang tanpa asas itu akan roboh. Saudara-saudari, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan ini? Mari kita melihat sedikit latar belakang geografi atau kawasan di Israel. Kita dapati bahawa kebanyakan tanah-tanah di Israel adalah tanah yang tinggi. Dan tanah tinggi ini terletak
di banyak batu-batu yang besar. Andaikan kalau kamu nak membina sebuah rumah, kamu pilih tempat yang kukuh, kamu terpaksa bina di atas batu. Maka ada satu cara yang lebih mudah. Saya pilih tanah yang luas, tanah yang biasa, tanah yang rendah itu. Saya bina rumah di situ. Maka saya akan jimatkan kos, saya akan jimatkan masa, dan lebih mudah untuk saya mendirikan rumah. Tetapi Tuhan punya, dia tidak fikirkan. Bila sampai musim panas, keadaan selamat. Tapi bila sudah sampai musim hujan, bila air melimpah saja, rumah itu akan rubuh. Kerana rumah itu akan dibawa oleh air ini. Air yang melimpah ini akan merobohkan rumah. Tetapi kalau rumah itu dibina di atas batu, rumah itu akan selamat sebab asas dia yang kukuh. Maka kita dapati Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengingatkan orang-orang di sana, orang-orang terutama orang Farisis, bahawa kalau kamu menerima ajaran yang tanpa kukuh, umpamakan rumah yang dibina di atas tanah tanpa asas. Tetapi kalau rumah yang bina dengan ada asas di atas batu sebagai tapak dia, rumah itu akan selamat. Mari kita mengkaji sedikit latar belakang kenapa Yesus menggunakan perumpamaan ini, dua asas ini. Yesus menggunakan perumpamaan ini selepas dia telah berkubah di atas bukit, di mana di dalam buku Matius chapter 5, maka Yesus telah menerangkan 8 hati yang mulia. Bahawa dia berkata, orang yang sedang memerlukan Tuhan, orang yang bersedih hati, Tuhan akan menghiburkan dia. Dan orang yang rendah hati akan menerima apa yang telah dijanjikan. Dan orang-orang yang betul mahu melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kepada dia. Dan bagi kelima, orang yang mengasihi orang lain, Tuhan akan mengasihi dia. Dan orang yang murni hati, mereka akan mengenal Tuhan. Dan orang yang membawa kedamaian antara manusia ini, Tuhan akan menyebutkan mereka sebagai anak-anak dia. Dan akhir dia, kemuliaan yang ke-8, dia kata orang yang menderita penganiayaan kerana melakukan kehendak Tuhan, mereka inilah yang akan menikmati pemerintahan Tuhan. Bahawa Yesus kalau kita mengkaji Matius dalam chapter 5, 6 dan 7, di situ Yesus telah mengutarakan atau membicarakan banyak-banyak ajaran dia. Kalau kita mengkaji buku Matius chapter 5 hingga 7, Yesus telah mengajar mereka tentang ajaran Taurat, ajaran kemarahan, ajaran penzinaan, ajaran penceraian, ajaran sumpah, ajaran pembalasan, dan cara dia mengasihi musuh, ajaran sedekah, ajaran doa, ajaran puasa. Dan banyak ajaran itu telah disampaikan. Dan disitulah satu kesimpulan yang Yesus telah gunakan. Yesus kata, mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak menurut kata-kataku. Beginilah keadaan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar kata-kataku serta melakukan. Apa erti dia ayat ini? Yesus mengatakan, walaupun saya telah mengajar banyak ajaran-ajaran ini, banyak yang kamu sudah dengar, banyak yang kamu sudah tahu, tetapi adakah kamu melakukan? Adakah kamu praktikkan ataupun laksanakan ajaran itu dalam kehidupan kamu? Kalau kamu cuma tahu saja, dengar saja, kamu panggil saya Tuhan, Tuhan, tetapi tidak ada perhubungan antara kita dengan Tuhan kita. Cara dia untuk membinakan perhubungan dengan Tuhan adalah kita dengar ajaran dia dan kita mesti lakukan. Seperti yang tajuk saya berkongsi pada hari ini, kita tidak mahu setakat untuk mendengar saja, dan kita mesti melakukan. Kalau kamu mendengar saja, tidak melakukan, umpamakan orang ataupun rumah yang tidak ada asas ini.
Mari kita lihat satu gambar di sini. Kita dapat lebih memahami. Okey, contoh dia sebagai seorang guru dengan murid. Saya rasa saya sebagai seorang cikgu, banyak kali saya memberitahu anak murid saya, kamu kena buat ini, kamu kena buat itu. Contoh dia matematik ni, bagaimana kita menjawab soalan dia. Dan balik kamu mesti membuat banyak latihan. Walaupun kamu faham, dengar, nampak dia senang saja, tapi bila sampai rumah kamu tak buat latihan, maka belum pasti lagi kamu sudah menguasai kemahiran dia. Kamu mesti dengar, faham dan akhirnya melakukan. Tapi kalau kamu setakat dengar saja, tak buat latihan, saya rasa kamu pun susah nak lulus dalam peperiksaan. Baik, peumpama dia macam seorang doktor dengan seorang pesakit. Bahawa doktor itu sayang kepada pesakit dia. Dia beritahu pesakit dia, okey, kamu sakit jantung, kamu sakit kencing manis, kamu perlu makan ubat ini dan ubat ini kena ambil 3 kali sehari. Sekali mungkin kena makan 1 pil atau 2 pil. Inilah pesanan daripada doktor kepada pesakit. Dan pesakit itu dengar saja. Tetapi yang paling penting, adakah dia melakukan? Adakah dia makan ubat? Bila dia setakat dengar saja, penyakit dia atau sakit dia tak akan pulih. Dia tak akan sembuh kecuali dia mengikut arahan doktor itu dengan makan ubat. Maka tindakan perbuatan melakukan itu adalah sangat penting. Baik, umpamakan sebagai seorang ibu atau bapa kepada anak dia. Saya rasa ibu atau anak dia, ibu itu banyak pesanan kepada anak dia. Dia kata, anak, kamu masih kecil, jangan bermain di tempat itu, bahaya. Tempat itu bahaya sebab ada lori yang keluar masuk. Anak dia cuma dengar saja. Tetapi kadang-kadang anak itu tidak mematuhi. Dia keluar ke jalan itu, maka dia akan sangat bahaya. Kadang-kadang ibu memberitahu anak dia, awak makan kena cuci tangan, kalau tidak akan sakit perut. Tetapi anak itu cuma dengar saja. Saya rasa dengar dengan laku apa yang lebih penting. Saudara-saudari dalam Kristus, kita tahu orang saja yang melakukan ajaran itu adalah pesanan daripada Yesus Kristus untuk membinakan perhubungan kita dengan Yesus. Mari kita lihat gambar ini. Inilah orang Farisis. Apa maksud dia Farisis? Satu kumpulan orang yang mengikut hukum, mengikut Taurat dan mengikut peraturan-peraturan sebagai seorang Yahudi. Tetapi dalam hati mereka nilai dia tidak berubah. Mereka tidak percayakan kepada Tuhan Yesus. Maka kita katakan orang Farisis itu di luaran dia. Mereka tetap sebut amin, mereka tetap menghadiri kebaktian, mereka tetap menyanyi haleluya. Tetapi dalaman dia, adakah dia mematuhi? Adakah dia percaya kepada Yesus Kristus? Dan adakah nilai dia berubah? Saudara-saudari, dalam dunia ini kita lihat banyak orang digelarkan Kristian. Banyak orang digelarkan Kristian. Mereka menggelarkan diri dia sebagai Kristian. Tetapi adakah dia sebagai seorang Kristian yang asli? Mengapa saya kata seorang Kristian yang jati? Sebagai seorang yang Kristian yang jati, bukan saja ditunjukkan di luaran dia. Jangan kata, oh saya tahu berdoa, saya tahu menyanyi, saya tahu menghadiri kebaktian. Tetapi itu adalah dari luaran. Bagi Yesus, dia kata dengar saja tak cukup. Yang perlu tukar ialah hati kita. Adakah dalam dalaman kita benar-benar mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Yesus? Tidak seperti orang Farisis ini. Pada pagi ini saya akan menggunakan contoh 2 orang. Mari kita lihat perbezaan antara 2 orang ini. Pertama, saya mengambil ayat daripada Lukas chapter 18 ayat 18 hingga 20. Kita akan melihat seorang Yahudi yang kaya berbanding dengan seorang lagi dipanggil Zacchaeus. Yang dipetik dari Lukas chapter 19 ayat 1 hingga 10.
Marilah kita tengok Lukas 18 ayat 18 hingga 30. Saudara-saudari, saya bacakan. Dia mengatakan seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus. Dia kata, "Ya, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal?" Yesus bertanya kepada dia, "Mengapa kamu mengatakan aku baik? Tiadalah seorang pun yang baik kecuali Tuhan. Kamu mengetahui hukum Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berikan kesaksian palsu, dan hormatilah ibu bapa." Ayat 21 dikata, orang itu menjawab, "Sejak muda saya menurut segala hukuman itu." Apabila Yesus mendengar itu, dia berkata kepadanya, "Masih ada satu perkara yang harus kamu lakukan. Juallah segala hartamu, lalu dermakan wangnya kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di syurga. Kemudian ikutlah aku." Tetapi orang itu mendengar kata-kata itu, dia sedih kerana dia sangat kaya. Yesus melihat dia sedih, bahawa orang itu, dia berkata, alangkah dia susah bagi seorang kaya menikmati pemerintahan Tuhan. Lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya yang menikmati pemerintahan Tuhan. Orang yang mendengar kata-kata Yesus bertanya, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus menjawab, "Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan." Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan rumah tangga untuk mengikut guru." "Betul," kata Yesus, "percayalah, sesiapa yang meninggalkan rumah atau isteri atau saudara atau ibu bapa atau anak-anak kita kerana mengabdikan diri kepada Tuhan akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda pada masa ini dan pada zaman yang akan datang. Dia akan menerima hidup yang sejati dan kekal." Mari kita lihat pemimpin Yahudi ini. Dia telah berjumpa dengan Yesus dan dia tahu yang paling penting dalam kehidupan dia perlu mewariskan hidup yang kekal, the eternal life. Dia beritahu Yesus bahawa dia telah mentaati atau ikut semua hukum-hukum sejak kecil. Tetapi Yesus berkata, "Kamu masih satu kekurangan." Kurang apa? Kamu masih kurang praktik. Lakukan. Kamu dah mendengar banyak, kamu dah tahu banyak, tetapi kamu belum berubah. Kamu perlu melakukan dia. Apakah cara dia? Jualkan segala harta dan dermakan duit anda, dan datanglah ikut Yesus. Dua syarat yang Yesus telah menawarkan. Pemimpin yang kaya itu mendengar, kaya saja, sebab dia sangat kaya. Hati pemimpin itu tidak mau berubah. Lepas tu dia dengan secara diam-diam dia telah beredar pada tempat itu. Mari kita mengkaji bahawa orang pemimpin Yahudi ini, walaupun dalam chapter ini tidak mengatakan siapa nama dia, tetapi kita tahu pemimpin ini memang sebagai seorang Farisis, sebab dia telah mengikuti, mematuhi segala hukum sejak kecil. Adakah dia tak tahu tentang ajaran? Dia tahu, dia dengar ajaran, maka dia tahu banyak ajaran dia. Tetapi dia setakat tahap untuk mendengar dan tahu saja. Tapi untuk dia, luaran dia yang lebih penting, iaitu duniawi ini yang menjadi satu tarikan yang lebih besar untuk kehidupan dia. Apa yang dia kurang? Sebab dalam hati dia tidak berubah. Hati dia tidak berubah. Walaupun dia tahu, dia dengar banyak ajaran Tuhan, tetapi dia tidak berubah. Kerana hati dia yang degil itu, dia tidak sanggup untuk berkorbankan kekayaan dia. Maka kita faham tak? Orang ini umpamakan mendirikan rumah di atas tanah yang tidak ada asas. Bila dia menghadapi cabaran, angin kuat, angin kencang, maka kehidupan kepercayaan dia akan runtuh.
Mari kita lihat orang yang kedua yang diambil daripada Lukas chapter 19 ayat 1 hingga 10. Saya bacakan. Yesus meneruskan perjalanannya ke Jericho dan melalui kota itu. Di situ ada seorang ketua pemungut cukai yang kaya, nama dia Zakeus. Dia ingin melihat Yesus, tetapi kerana orang terlalu banyak, lagi pun dia pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Dia lari mendahului orang ramai, lalu memanjat sebatang pokok ara, supaya dia dapat melihat Yesus, dan Yesus yang akan lalu di situ. Apabila Yesus tiba di situ, dia memandang ke atas, lalu berkata kepada Zakeus. Dia kata, "Zakeus, turunlah segera. Hari ini aku mesti menumpang di rumahmu." Zakeus turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan kegembiraan. Dan semua orang yang menyaksikan hal itu mula bersungut-sungut. Mereka berkata, "Orang ini menumpang di rumah seorang yang berdosa?" Zakeus berdiri dan berkata kepada Yesus. Dia kata, "Guru, saya akan mendermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Sesiapa sahaja yang pernah saya tipu, saya akan bayar kembali 4 kali ganda." Yesus berkata kepadanya, "Pada hari ini Allah Tuhan telah menyelamatkan kamu dan keluargamu, kerana kamu juga keturunan Abraham. Anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat." Mari kita merenungkan kembali apa ayat yang kita bacakan. Bahawa pada suatu hari Yesus telah pergi ke Jericho. Dia jumpa Zakeus. Siapa dia? Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia sangat kaya. Maka bila Yesus, dia sangat pendek, dia tak dapat melihat Yesus, maka dia terpaksa memanjat ke atas pokok. Bila Yesus melalui di situ, Yesus pandang ke atas. Yesus kata, "Zakeus, turun. Saya akan ke rumah kamu." Zakeus sangat gembira. Sebab kita tahu sebagai seorang pemungut cukai ini, mereka adalah musuh kepada penduduk di sana. Sebab pemungut cukai ini, mereka bekerja untuk pemerintahan Rom. Dan pemerintahan Rom itu untuk memeras ugut kepada rakyat dia. Maka inilah orang dibencikan oleh orang tempatan di sana. Maka saya boleh katakan dia sangat sunyi sepi. Tetapi bila Yesus kata, "Saya akan datang ke rumah kamu," Zakeus menyambut kehadiran Yesus itu dengan sukacita. Maka secara insaf dia, secara kesedaran dia, Zakeus telah melakukan 2 perkara. Dia kata, "Yesus, saya tahu saya telah menipu banyak duit orang lain. Kalau saya menipu duit mereka, sekarang saya akan bayar balik dengan 4 kali ganda. Dan harta saya, daripada separuh harta saya akan dermakan kepada orang-orang miskin." Saudara-saudari, kita nampaklah bila Zakeus mendengar ajaran Yesus, dia telah berubah. Dia sanggup melakukan, dia sanggup membetulkan apa yang sebelum itu kesalahan dia. Dia benar-benar insaf dari hati dia. Dia telah berubah. Mari kita lihat Zakeus ini kalau berbanding dengan pemimpin Yahudi. Pertama, dia mengakui kesalahan dia dan hati dia berubah. Dan untuk dia, Zakeus rasa luaran itu tak penting. Yang lebih penting ialah dalaman dia. Maka harta untuk benda duniawi ini untuk dia bukan perkara yang sangat penting. Tapi lebih penting kan dia perlukan kedamaian, peace daripada Yesus Kristus. Maka dia telah sanggup mendermakan harta benda daripada orang lain, orang yang memerlukan. Maka pada hari ini kita telah membuat perbandingan antara 2 orang ini. Pemimpin Yahudi itu, dia umpamakan orang yang tidak ada asas. Walaupun dia mendengar banyak ajaran, walaupun dia tahu banyak ajaran, tetapi dia tidak berubah. Dalam dalaman dia masih kekal dengan kehidupan yang lama dia. Tetapi bagi Zakeus tidak. Dia dengar saja, dia faham dan dia melakukan.
Jacques bila turun dari pokok itu, dia sudah berubah. Sebab Yesus telah memasuki hati dia. Dia dapat kegembiraan dari situ dan dia telah berubah. Saudara-saudari, kita merenung balik kepada ayat yang kita gunakan. Yesus mengatakan, kenapa banyak orang memanggil dia Tuhan, Tuhan, tetapi orang itu tidak menurut kata-kata. Orang itu mendengar kata-kataku serta melakukan, tetapi mereka kurang melakukan. Maka saudara-saudari, pengajaran saya pada pagi ini, mendengar setakat tidak cukup. Yang lebih penting kita perlu melakukan. Saya akan mengakhiri perkongsian saya dengan satu kisah yang benar berlaku di Singapura. Dan peristiwa ini adalah satu peristiwa detik hitam di dalam sejarah Singapura, di mana sebuah hotel dipanggil New World telah collapse, telah runtuh. Mari kita lihat satu video. Dan tragedi ini telah berlaku pada 15 Mac 1986. Mari kita merenung video ini. Singapore, famed throughout Asia for its order and calm efficiency. Then, suddenly, one Saturday morning, disaster stops the entire country in its tracks. A 6-story hotel crashes to the ground in under 60 seconds. 33 people die, and 17 more are buried alive, trapped beneath thousands of tons of steel, glass and concrete. It's the worst collapse in the country's history, and it leaves investigators baffled. Kilometers from downtown, this area is home to the manual laborers who support the booming economy. Here on Owen Road stands the Hotel New World, built in 1971. The building is unremarkable. 36 reinforced concrete columns supporting 6 concrete floors. There's a car park in the basement. The local branch of a bank takes up the ground floor. Above that is a popular nightclub. And a budget hotel occupies the rest of the building. As is usual in this hot climate, air conditioning units and water tanks are installed on the roof. At over 24 meters, it's small by Singapore standards, but one of the tallest buildings in Little India. The building has led an untroubled life, apart from one serious incident. In 1975, when a gas leak poisoned 35 people. Everybody made a full recovery. And the building was given... Saudara-saudari, kisah benar. Kita tengok keruntuhan yang bangunan itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ini telah menjadi satu detik hitam bagi Singapura. Mari kita melihat kenapa bangunan itu roboh. Banyak sebab dia mengikut kajian dia. Ada orang kata the poor design, the cost of the hotel New World disaster. Tetapi yang kajian dia melakukan bahawa satu pengiraan yang salah di situ, berat hidup dengan berat mati. Yang engineer dia, yang melukiskan plan dia, menghirup. Dia kata dia menghirup berat mati saja. Apa dia berat mati? Berat dia tidak termasuk tangki air, tak masuk aircon, tak masuk seramik, tak masuk semua benda ini.
pengiraan yang salah. Tetapi bila orang sudah masuk ke bangunan ini, dia telah ditambah dengan tangki air, ditambah dengan aircon itu, dan bangunan itu akan menampung berat hidup itu yang terlalu berat. Dan kita dapati bahawa yang berat mati, berat hidup itu adalah satu punca. Dan kita dapati bahawa jurutera atau jurulukis yang tidak berleset. Sebenarnya bangunan ini dimiliki oleh seorang Encik Ng Kong Ling. Dia adalah seorang yang sangat kaya di Singapura. Untuk pembinaan bangunan New World itu yang lebih kurang dalam bangunan yang besar ini pada masa tahun 70-an adalah satu bangunan yang terkenal yang besar di situ. Dan di bawah ada nightclub, ada hotel-hotel, bangunan yang paling penting. Kenapa bangunan itu runtuh? Akhir dia daripada perkara itu, mereka mendapati punca yang utama, di mana tuan punya bangunan ini, Encik Ng Kong Ling, tuan punya, untuk membina bangunan ini, dia telah menjimatkan kos. Dia nak menjimatkan masa, maka dia menggunakan bahan-bahan kualiti yang kurang baik. Mungkin simen dia tak cukup, mungkin keluri dia tak cukup besar. Dan dia nak jimat ini, dia nak cepat, dia nak jimat semua ni. Tetapi dia tak sangka bila penggunaan kualiti, barang-barang kualiti yang kurang baik ni, akhir dia telah membawa risiko. Kalau kita membaca berita bahawa sebelum keruntuhan bangunan ini, orang-orang penghuni di situ telah mendapati tiang-tiang dia sudah retak. Tiang-tiang dia sudah retak. Tetapi Encik ini yang juga tinggal di situ, dia kata retak biasa saja. Maka tak apa, kita untuk tak nampak dia, kita tutup dengan seramik. Bila kita tutup dengan seramik, kita tak tahu. Tetapi akhir dia, tindakan dia telah membawa tragedi yang besar, kemalangan yang besar. Dengan sedih dia, Encik Ng dan juga isteri dia juga terkorban dalam peristiwa ini. Dan bangunan yang bangunan besar itu runtuh dalam beberapa saat saja. Saudara-saudari dalam Kristus, kenapa saya menggunakan peristiwa ini sebagai penutup saya? Kita nampak bagai seorang Kristian, kadang-kadang kita tidak mengambil berat tentang kepercayaan kita. Kita memandang ringan dengan kehidupan kita sebagai seorang Kristian. Kita ikut pergi kebaktian, kita berdoa, orang menyanyi, kita menyanyi. Tetapi kita setakat mendengar, tahu saja, kita tidak melakukan. Bila kita tidak melakukan ajaran Tuhan itu, kita tidak dapat membina perhubungan yang rapat dengan Tuhan kita. Akhir dia kemungkinan kehidupan kita akan runtuh, umpamakan macam hotel New World ini, dan kita tidak sedar. Mari kita merenung. Hari ini saya menggunakan tema saya, dua tindakan, mendengar dan melakukan. Adakah kita selalu mementingkan luaran saja? Kita mendengar khubar, kita mendengar saja, kita tahu saja, tetapi hati kita tidak berubah. Kita masih degil, kita masih sombong, kita masih mementingkan nilai-nilai duniawi. Yesus mengatakan orang ini umpamakan yang mendirikan rumah yang tidak ada asas. Bila ada cabaran, bila ada angin kuat, rumah ini akan roboh. Umpamakan New World Hotel ini yang roboh. Yang lebih penting sebagai seorang Kristian, saya rasa Yesus mahu kita melakukan, praktikkan ajaran dia. Dan kita mesti berubah dari segi tingkah laku dia, percakapan kita, fikiran kita. Bila kita ada perubahan ini, kita mempunyai perhubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab kita tahu matlamat kita bukan lihat di dunia ini, tetapi matlamat kita di syurga nanti. Saudara-saudari, saya mengakhiri perkongsian saya dengan satu ayat yang dipetik daripada buku Yakobus. Mari kita baca bersama-sama. Dia kata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukannya hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu sendiri. Ayat ini mudah. Dia kata, jangan menipu kamu sendiri. Jangan tertinggal untuk pendengar, sebagai seorang pendengar saja. Dan kamu mesti melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di syurga, kita terima kasih kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama merenungi ajaran Agama. Kita memohon, kita menyembah pada saat-saat yang genting ini, terutama apabila kita telah menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Tuhan Yesus, lindungilah kami dan juga keluarga kami. Oh Tuhan, kami juga memohon Engkaulah dapat membimbing kami dengan lebih mendalami ajaran-Mu dan bukan setakat dengar dan faham saja. Dan pada pagi ini, berilah kekuatan kepada kita untuk berubah dan melakukan segala ajaran dalam kehidupan kita. Umpamakan Jacques yang sanggup menerima ketibaan Yesus dalam hati dia dan sanggup melakukan dan mendermakan harta dia dan mendermakan bakat dia kepada Tuhan. Kami juga berdoakan Roh Kudus membimbing kami dan membuka mata kami dan hati kami untuk lebih mendekati dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kita berdoa. Amin. Mari kita respon dengan lagu ini, Bapa Kami yang ada di sorga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Mari kita menerima doa berkat. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Bapa dan pernyataan Roh Kudus bersama kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang ialah waktu pengumuman. Kebaktian Pejaman Kudus minggu depan, 6 Jun, diadakan secara online. Saudara-saudari sila sediakan hati dan Pejaman Kudus di rumah masing-masing. Waktu ialah 10.30 sampai 11.30 AM. Mesyuarat AJK Gereja kali yang ketiga, tarikhnya ialah 30 Mei, masa 2.30 PM melalui Zoom. Sesiapa yang tidak dapat hadir, sila maklum kepada saudara Teo Jun Yong. Kelas panduan keahlian gereja akan diadakan secara online pada 18 Jun 2021. Kelas dewasa ialah Pendeta Diong. Kelas remaja dikendali oleh Pendeta Lee. Masa ialah pukul 8 sampai 9 PM melalui Zoom. Ini ialah adalah petugas untuk minggu depan, pengurusi Saudari Audrey, ya, pemimpin lagu juga, dan pengkhotbah ialah Pendeta Diong. Terima kasih mengikut kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan wang boleh dimasukkan ke dalam public bank Tampin Chinese Methodist Church. Ya. Nombor akaun itu sudah dipapar, 319-865-9803. Sila nyatakan nama, jumlah wang dan tuliskan kebaktian BM, hantar resit deposit itu kepada saudara Lee, juga yang terpapar. Nombor HP. Terima kasih mengikut kebaktian hari ini. Tuhan memberkati. Amin.